Salam guys. Dalam episod yang lepas kita dah belanja you all macam mana kita tengok dekat sebuah tasik Mirror Lake yang sebenarnya kita pun tak percaya betul ada kat Malaysia. Sambil-sambil kita makan Maggi di tepi tasik menantikan sunrise yang cemerlang ya. Dan seterusnya kita akan pergi ke Wang Kelian. Buaya. Tak biawak. Sekarang ke Wang Kelian. Tak apa, depa pun bayar road tax. Tu dia Bukit Cabang. Terima kasih pakcik. Okey, daripada sini kita mengambil masa lebih kurang tak lama, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Dalam perjalanan jalannya pun cantik, trafik tak banyak dan pemandangan ya Allah cantik. Ada Bukit Cabang yang sangat famous dengan pemandangan dia. Kalau Rajan boleh panjat, tapi tak sempat pada ketika itu. Ini jalan nak ke arah Wang Kelian. Kita boleh nampak landscape dia memang ada banyak bukit-bukit batu kapur. Dan juga kita dah mula pendakian di bukit ini dengan jalan yang zigzag berliku-liku. Jadi kita belanja you all semua pemandangan dari udara. Ginilah rupanya jalan untuk kita mendaki ke arah Wang Kelian. Jom kita tengok macam mana pemandangan. Bila kita berada dekat atas ni saja, bila dia reveal, ya Allah, masa ni rasa macam semua mengucap, semua keluar, semua tak boleh nak bayangkan. Kerana dia punya landscape yang cantik. Cuma katanya sebenarnya kalau kata kita datang pagi-pagi, time malamnya sebelumnya hujan, memang dapat awan kapet. Alright, okay, kita dah sampai dekat Wang Kelian. Kita nak ambil drone. Sekejap. Cun gila. Cun. Okay. Ni saya dekat atas puncak dekat Wang Kelian. Kita nak pergi belanja you all pemandangan dengan drone dan juga pakai mata kat sini. Kita pakai mata dulu, okey. Kita tengok. Memang cantik tempat ini, namun tersimpan banyak sejarah yang sebenarnya tempat ini popular menjadi tempat crossing antara Thailand dengan Malaysia dan menjadi pintu masuk kedua selepas Padang Besar. Tetapi dia mula hilang populariti pada tahun 2015 disebabkan oleh penemuan kubur besar di Wang Burma yang menempatkan sekitar 139 mayat yang dipercayai mangsa kepada human trafficking. Apapun kita insafi apa yang berlaku, dan hari ini kita nikmati pemandangan yang kita boleh lihat dari sini. Wang Kelian viewpoint terus sampai ke, kita lihat di sebelah kanan itulah Timah Taso dan Bukit Cabang di sebelah hujung kiri. Dan pada kebiasaan waktu pagi kita boleh nampak awan kapet di hamparan landscape ini. Turun saja daripada Wang Kelian ni kita melalui satu aksem, iaitu macam checkpoint lah, sebelum kita sampai ke sebuah research center di bawah Unimap. Aku pun tak tahu kenapa aku kena pergi Unimap hari ni, tapi host kita Dr. Izral, ini tempat dia lecturer dekat sini, jadi nak bawa aku tengok satu teknologi interesting pasal harum manis. Okay, kita pergi rombongan sambil belajar. Okay, kita pergi tempat research harum manis. Tempat harum manis yang dia cuba harum manis ni untuk dia musimkan dia bermusim-musim. Dia habis musim, dia musim lagi. Biasanya harum manis ni dia akan hidup. Dia akan berbuah sebulan pula. Biasanya harum manis dia akan berbuah setahun sekali. Tetapi research ni dia try nak imitate cuaca. Macam mana harum manis ni dia mesti kena dalam keadaan dia mesti kena panas kau-kau punya. Kemarau betul kering. Baru dia boleh terhasilnya harum manis. Yang tu ada dekat Perlis. Jadi sekarang ni dia try to imitate cuaca tu supaya buah harum manis ni dia boleh berbuah bermusim-musim. Simpan mana boleh masak tu. Harum manis ni dia dah jatuh hari ni. Dalam besok dia makan sedap. Dia tak boleh makan terus. Dia kena dia kena biarkan dia. Biarkan dulu sehari 2 hari. Baru boleh makan. Nikmat harum manis kan? Dia ada 2. Ukok ni ada 2.
To end, nampak? Ha. This is the trademark harum manis. Dia ada dua bucu, dua peak dia panggil. And bila buah dia colour dia ada spek-spek ni kan dah hilang. Nampak very clear dia tua lah. Kat ni dia ada shoulder sikit kan. Dia ada shoulder dah tua lah. Okay, kita pergi tengok tempat ikan juga. Okeylah, cukuplah kita tengok ikan-ikan ni semua dan ikan-ikan ni tengok kita, dan seterusnya kita ke padang besar untuk kita makan sarapan pagi. Betul, ni macam dah jalan lama dah ni, baru nak sarapan pagi. Kalau kita tengok ni, saya nak belanja pemandangan di jalan masuk ke Thailand ya. Tengok sunyinya. Tengok dah tutup pagar. Pagar buka sikit je. Dah sampai dah. Okay, sekarang saya dekat padang besar di depan Awi Tom Yam Soup. Kita nak rasa, bukan Tom Yam Soup dia, tapi kita nak rasa satu menu untuk breakfast sebenarnya, iaitu pulut ayam. Okey, kali ni aku buat satu review khas lah. Review pendek je tentang pulut ayam ni. Pasal dia aku rasa interesting. Walaupun dia macam gerai tepi jalan saja, tapi ia sedap. Okay, yang tu aku buat review khusus untuk satu mini episod besok. You boleh tengok review macam mana rasa makanan special ni. Masa ni aku cuma minum air kelapa dengan menu utama ni. Okay, lepas makan hari tu, aku terus dibawa oleh host ke sebuah tempat yang dulunya popular dengan tebu. Tapi aku dah cari tebu dia, memang tak jumpa lah. Rupanya memang dah tak ada tebu. Okay, saya berada dekat tempat yang rare ni, di Cuping, di Perlis. Jom kita pergi masuk ke kebun ladang bunga matahari. Tapi bunga dia belum keluar lagi lah. Jom kita pergi. Ada air ke apa? Aku dah tengok. Tak ada air. Tak ada. Oh, ada longkang. Mesti ada jambatan. Silap, bukan bunga matahari sebenarnya. Saya pun tak tahu bunga apa. Jom kita melintas sini. Tapi challenging juga ni. Tu dia, berjaya melintas kawasan bunga-bunga. Susah payah melintas sebenarnya. Sebenarnya kat depan sikit tu dah ada jalan masuk. Tapi tak apalah, tuan rumah kata tak ada jalan masuk mula-mulanya. Di sunflower dapat pergi sini pun boleh lah. Dan ada bunga-bunga macam ni. Ni bukan sunflower. Ini dekat bekas tempat dulu orang tanam tebu dekat Cuping. Sekarang tebu dah tak dibuat dekat Perlis dah, tak ada buat tebu dah. Tak ada buat tebu, tak ada buat gula. Kawasan lapang ni memang cantik lah. Dia punya landscape dia. Ni aku cakap, sebenarnya depan ni ada jalan masuk. Jadi kita jalan masuk ke satu tempat yang bila aku masuk je kat sini, aku rasa macam ini Malaysia ke, ini New Zealand ke, Switzerland ke, Jerman ke. Sebelah kiri kanan ni sebenarnya kita pun tak tahu sebenarnya pokok apa. Tapi bila kawan aku host tu, dia telefon kawan dia bagi tahulah, rupanya ni pokok kenaf. Jadi hari ni aku pun baru tahu pokok kenaf macam itu. Ini dia punya jalan memang sempit dan kita selisih. Baik juga orang-orang kat sini, bila selisih dia orang pula berhenti tepi jalan bagi kita jalan. Sebab mereka tu lori kot. Dan kita boleh tengok lah kiri kanan ni dia punya valley dia dengan awan kapas masa tu. Interesting. Dan masa ni tengah plough tanah. Masa ni aku teringat lah macam mana aku travel semasa dekat Germany. Cuma panas je kat sini. Tu je beza dia.
Guys, ini bukan dekat New Zealand. Ini dekat Perlis. Masa tu memang aku excited sangat lah tengok landscape yang cantik macam ni. Saya memang tak pernah tengok. Kalau dekat dalam Google, kita Google negeri Perlis ni, kita tak pernah tengok landscape macam ni. Dekat depan tu sikit ada tasik. Lepas tu tasik dia betul pula, tasik yang macam, bukan tasik macam negara orang tau. Tasik Malaysia. Ada tasik dan ada pokok kelapa. Dekat kanan mana, dekat New Zealand ada pokok kelapa, betul. Dan kemudian kalau tengok on the left and the right, dekat orang putih lagi, kiri dan kanan dia memang ada tasik. Dan tasik dia memang tasik jernih. Lepas tu kegiatan agri dan juga landscape Bukit Bukau. Interesting betul tempat ni. Sebagai seorang fotografer, aku nampak tempat ni sepatutnya dia sangat fotogenik. Walaupun dia bukan tempat turis, tapi kalau fotografer pergi tempat yang tak turistik pun, kadang-kadang dia boleh zahirkan jadi macam very turistik. Tasik dia cantik. Apa dia orang buat ni? Macam clear water lake. Macam New Zealand. Wow. Landscape dia cun gila. Okay, stop sini. Okay, pergi jalan. Aku nak ambil gambar. Okay, kena ambil gambar. Okay, kena ambil gambar cantik. Tempat tempat ni. Tempat ni nowhere good. Tak ada orang datang. Wow. Best. Cantik. Cantik gila. Ambil gambar. Okay, tengok framing. See. Wow. Cantiknya. Cantik tempat ni. Cantik sangat. Cantik dan unexplored. Orang tak masuk ni. Kita pun dah miss jalan ni tadi. Tapi kita nampak tempat simpang tu boleh masuk ke tempat pokok bunga yang kita kena seberang longkang tadi tu. Sekali dalam dia, Masya Allah, cantik. Tapi dia just kebun. Tak ada apa, kebun macam sana ada orang tanam sayur, ada orang tengah floor tanah. My goodness. Ya Allah, cuma gila. Jom. Tasik pun ada ni. Tasik dekat belakang saya. Dia tasik ni, jalan ni yang saya berdiri ni, dia di tengah antara dua tasik. Tasik satu, tasik belakang ni. Wow. Nice. Wah, jernih dia tu, boleh nampak dasar tasik ni. Cuma daripada sini kalau kata saya tunjukkan, you all mungkin tak boleh nampak. Wow, landscape dia awesome sangat. Saya almost not believe this is Malaysia. Nice gila tempat ni. Saya pun tak pernah imagine tempat ni ada dekat Malaysia, tapi dia ada dekat Perlis sekarang ni. Ni saya boleh imagine tempat ni bila pokok cili ni besar-besar semua dengan batas yang macam lereng macam ni, dia akan buat macam batas-batas macam orang tanah anggur dekat Australia. Memang speechless masa tu. Okay guys, semua followers Rare TV, kita travel dekat Malaysia saja sudah cukup sebenarnya. Memang Malaysia ni sebuah negara yang cantik, yang selama ini kita orang ni, macam kami ni, memang selalu nampak cantiknya dekat luar. Tetapi sebenarnya Malaysia pun cantik sangat. Cuma satu pesanan kami, jaga kebersihan. Jumpa lagi.